Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berita Al-Hijrah 21 Oktober 14 Rabiul Awal bersama saya Nazirah Syariat dan ini tajuk utama malam ini. Anggota bomba terkorban ketika misi menyelamat. Juga tangan manusia burukkan bencana alam. Seorang anggota bomba Muhammad Dia Cik Jusoh, 46 tahun yang terlibat dalam kejadian lemas di Sungai Putat, Melaka semalam meninggal dunia kira-kira jam 3.11 pagi tadi. Pengarah Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JPPM Melaka Abu Bakar Katain berkata, anggota tersebut meninggal dunia di Jabatan Kecemasan dan Trauma Hospital Melaka. Abu Bakar berkata warga JPPM Melaka merakamkan ucapan takziah dan amat berduka cita di atas insiden tersebut. Media melaporkan dalam kejadian kira-kira 4 petang semalam, anggota berkenaan tersangkut dalam aliran deras air banjir ketika cuba menyelamatkan penduduk kampung yang terperangkap di sebuah rumah. Mangsa kemudian berjaya diselamatkan anggota bomba lain bersama penduduk kampung sebelum dikejarkan ke Hospital Melaka. Allahyarham bagaimanapun dilapor tidak sedarkan diri dan terpaksa bergantung kepada alat bantuan pernafasan sebelum disahkan meninggal dunia pagi tadi. Sementara itu, jenazah Muhammad Dia Cik Jusoh, 46 tahun yang bertugas di Balai Bomba dan Penyelamat BBP Melaka Tengah disemadikan di Tanah Perkuburan Islam Kampung Krubung Melaka. Proses pengebumian selesai kira-kira jam 11.50 pagi tadi dengan dihadiri oleh ahli keluarga termasuk isteri Nur Aida Cik Nur serta rakan-rakan setugas. Terdahulu, jenazah dimandi dan disembayangkan di Masjid An-Nur Krubung oleh kira-kira 100 jemaah termasuk Tuan Yang Terutama Yang di-Pertua Negeri Melaka Tun Muhammad Ali Rustam yang turut memberi penghormatan terakhir. Hadir sama Timbalan Ketua Pengarah Operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JPPM Datuk Abdul Wahab Mat Yassin, Pengarah Bahagian Operasi JPPM Datuk Nur Hisham Muhammad dan Pengarah JPPM Melaka Abu Bakar Katain. Sementara itu, Datuk Abdul Wahab berkata JPPM akan mempertimbangkan kenaikan pangkat Allahyarham. Katanya pemergian Allahyarham satu kehilangan besar buat JPPM memandangkan beliau seorang anggota pasukan penyelamat di air PPDA yang cukup berpengalaman. Itu kita akan pertimbang. Beliau sebenarnya baru KUP mendapat KUP 22, baru dinaikkan pangkat. Jadi untuk itu kita akan bawa ke peringkat lebih tinggilah untuk mempertimbangkan sekiranya ada ruang, insyaAllah, sebagaimana yang telah kita berikan kepada arwah adik sebelum ini. Mengulas lanjut, pihaknya juga akan menubuhkan pasukan siasatan dalaman untuk mengenal pasti punca kejadian berkenaan. Katanya pasukan itu akan ditubuhkan untuk melihat setiap sudut dan menambah baik apa-apa kekurangan bagi memastikan perkara sama tidak berulang. Selain ahli keluarga, rakyat Malaysia di pelbagai peringkat turut bersedih di atas berita pemergian Allahyarham Muhammad Dia Cik Jusoh yang terkorban ketika cuba menyelamatkan mangsa banjir. Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob mengucapkan takziah kepada keluarga anggota bomba tersebut. Beliau mendoakan semoga mereka tabah menghadapi dugaan dan semoga roh Allahyarham dicucuri rahmat dan ditempatkan bersama roh orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Ucapan takziah turut disampaikan Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan Datuk Seri Rizal Merican Naina Merican. Katanya jasa, bakti dan pengorbanan Allahyarham tidak terbalas dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala mengurniakan ganjaran sebaiknya dan mengangkat darjat Allahyarham bersama orang-orang yang soleh. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Senator Idris Ahmad juga merakamkan ucapan takziah kepada seluruh keluarga Allahyarham Muhammad Dia. Katanya besar jasa Allahyarham yang terkorban ketika menjalankan tugas bagi menyelamatkan nyawa. Sumbangan bakti dan pengorbanan Allahyarham demi menjaga keselamatan masyarakat tidak terbalas. Bismillahirrahmanirrahim.
Kira-kira 2 bulan lalu, penduduk di Yan Kedah berdepan fenomena kepala air dengan lebih 1,000 rumah terjejas akibat banjir lumpur dan semalam kejadian sama berulang hingga menyebabkan penduduk trauma kerana air naik dengan pantas dan deras. Menurut Muhammad Fikri Cik Mansur 23, banjir berlaku pantas dan air datang dengan deras sehingga mereka tidak sempat mengalihkan peralatan perkakasan rumah. Ketika kejadian, dia yang berada bersama ibu dan bapanya hanya sempat mengalihkan barangan yang penting ke tempat yang tinggi. Hujannya air setinggi 0.5 hingga 1 meter itu mengakibatkan barang sumbangan yang diterima sebelum ini seperti tikar getah, perabot dan peti sejuk rosak. Trauma juga pasal dia main pun sekelip mata. Dia main sekelip mata tu kami tak dan nak buat hak mana, abang kat abah. Kata kita buat hak mana yang mampu lah, hak mana dan. Hak tak dan tu kita tinggal. Apa dia kata sama abang-abang penting. Hak tak penting tu tinggal. Betul hari ni baru sikit-sikit dalam rumah. Bagi seorang lagi mangsa, Zainul Yassin 65 yang tinggal bersama isterinya Salma Saad 63, dia tidak sempat berbuat apa-apa kerana air banjir naik dengan pantas. Katanya dengan kudrat serta ditambah penyakit jantungnya, dia hanya mampu mengajak isterinya keluar dari rumah dan lari menyelamatkan diri. Memang trauma. Saya kali pertama buah baru ni, 3 hari saya tak masuk rumah. Bila saya tengok rumah, trauma. Yang ni okey sikit. Terpaksa sabar kan. Kita orang Islam ni kena macam itulah. Tapi tawakal lah. Tapi tawakal pun, saya berkata lah dengan ni. Dia berjanji pada kami, tak apa kami dulu ada masjid, dia mengira dah. Dia berancangan tu dah nak potong sungai tu, dah tak buat. Kalau buat tu selamat. Kalau sikit-sikit banjir tu selamat lah. Ni pecah bukit dah tu, lagi dahsyat. Dalam kejadian kira-kira jam 5.45 petang semalam, seorang pemandu jengkaut terperangkap setelah air deras akibat hujan lebat turun dari bukit berdekatan pusat rekreasi Batu Hampa. Ketika kejadian, mangsa S. Letumanan 35 dikatakan sedang melakukan kerja-kerja pembersihan di kawasan itu. Pengarah Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Kedah, Sayani Saidun berkata mangsa berjaya diselamatkan oleh sepasukan anggota dari Balai Bomba dan Penyelamat Ian kira-kira jam 8.30 malam. Sementara itu, pakar seni bina dan reka bentuk alam sekitar Profesor Emeritus Dr. Ismail Zain tidak menafikan kejadian banjir kilat berpunca daripada faktor alam semula jadi. Namun jelasnya keadaan diburukkan apabila terdapat campur tangan manusia hasil daripada kerakusan pembangunan. Tambahnya, sikap pemaju yang mengambil mudah aspek keperluan alam sekitar semasa membina sesuatu bangunan menjadi salah satu penyumbang kawasan bandar sering dilanda banjir kilat yang teruk. Sebabnya kita punya keadaan kita ni sama ada dari segi semula jadi ataupun dari segi dengan bantuan inverted comma manusia. Perkara itu diburuki oleh dibuat lebih buruk oleh keadaan apabila pembangunan itu tidak sensitif kepada keadaan berkenaan. Sementara itu, beliau berpandangan bahawa sudah tiba masanya untuk kerajaan mewujudkan satu kolam takungan khas bagi menahan air hujan ataupun air pasang besar selama beberapa jam supaya saliran perparitan dan air sungai sempat mengalir keluar ke lautan tanpa mengakibatkan berlakunya banjir. Jadi kita kena ada satu series of satu siri takungan air, kolam-kolam takungan air yang boleh menahan air-air ini daripada dia semua masuk ke Sungai Kelang dan menyebabkan banyak kilat. Jelasnya sekiranya pembangunan masih berterusan tanpa adanya kolam takungan tersebut, Malaysia akan terus menghadapi masalah banjir kilat yang sama setiap kali berlakunya hujan lebat. Alhamdulillah, bertemu kembali. 2 beranak diburu polis berhubung kes pemalsuan dokumen surat aku janji bagi menjalankan urusan pertukaran mata wang asing yang turut menyalahguna nama Tunku Mahkota Johor TMJ, Tunku Ismail Sultan Ibrahim. Ketua Polis Johor, Datuk Ayub Han Maidin PC berkata, berdasarkan maklumat polis, alamat akhir kedua-dua individu dicari itu adalah di Perak.
Kata Datuk Ayub Han, lelaki terbabit ialah M. Parameswaran, 64 tahun, beralamat akhir di Persiaran Jelapang 16, Taman Sibilin, Ipoh, Perak. Manakala seorang lagi yang dicari ialah anaknya P. Kugananden, 34 tahun, di alamat sama. Ujar beliau mereka mendakwa pernah bekerja di Istana Johor. Dua suspek yang kita masih lagi cuba untuk cari tuan-tuan, belum dapat dikesan. Seorang ni Kugananden tuan, 34 tahun daripada Perak. Seorang lagi Parameswaran daripada Perak juga. Ini dua-dua suspek tuan-tuan terlibat dalam kes penipuan yang melibatkan Tunku Mahkota Johor tuan-tuan. Setakat ni kita dah ambil 3 statement daripada suspek tuan-tuan, tapi ini masih lagi belum dapat dikesan. Beliau berkata demikian pada sidang media di Ibu Pejabat Kontingen IPK Johor di Johor Bahru hari ini. Kedua suspek dikendaki untuk siasatan di bawah Seksyen 420 Kanun Kesiksaan atas kesalahan penipuan. Sebarang maklumat boleh menghubungi ASP Khairul Sabri Nyan di talian 019-5290-027 atau Balai Polis yang berhampiran. Minggu lalu polis telah merekodkan keterangan dua suspek iaitu wanita bergelar Datuk Seri dan peguam bagi kes terbabit. Media sebelum ini melaporkan polis Johor memburu 3 individu warga tempatan dipercayai terbabit dengan kes penipuan dokumen tukaran mata wang menggunakan nama TMJ. Ia membabitkan satu dokumen Letter of Undertaking pertukaran mata wang dolar Amerika syarikat USD kepada ringgit yang dipercayai palsu. Dua ahli perniagaan dihadapkan ke Mahkamah Session Ipoh hari ini atas pertuduhan menggunakan alamat Istana Kinta ketika membuat permohonan gantian kad pengenalan diri 6 tahun lalu. Tertuduh Muhammad Halmi Warajemeni 55 tahun dan rakannya Effendi Abdul Aziz 49 tahun bagaimanapun mengaku tidak bersalah selepas pertuduhan dibacakan secara berasingan di hadapan Hakim Norita Muhammad Ardani. Sebuah pertubuhan bukan kerajaan NGO yang menetap di Johor Bahru itu bagaimanapun mengaku tidak bersalah terhadap pertuduhan tersebut. Seorang penjual susu kambing dihadapkan ke Mahkamah Session Kota Baru hari ini atas pertuduhan menetak seorang lelaki menggunakan sebilah parang 2 minggu lalu. Tertuduh Muhammad Irfan Maknaih 21 tahun bagaimanapun mengaku tidak bersalah dan mohon dibicarakan selepas pertuduhan dibacakan jurubahasa di hadapan Hakim Ahmad Bazli Bahrudin. Mengikut pertuduhan, tertuduh didakwa dengan sengaja menyebabkan kecederaan parah dengan menggunakan sebilah parang terhadap seorang lelaki Nur Azizi Noruddin 28 tahun sehingga mengalami cedera patah tulang lengan dan retak tulang paha sebelah kiri. Kesalahan itu dilakukan di sebuah kawasan kebun Kampung Dewan Kecil Macang jam 11.45 malam pada 9 Oktober lalu. Tertuduh didakwa melakukan kesalahan di bawah Seksyen 326 Kanun Kesiksaan yang membawa hukuman penjara sehingga 20 tahun dan boleh dikenakan denda atau sebat jika sabit kesalahan. Pendakwaan dikendalikan oleh Timbalan Pendakwa Raya Ahmad Faris Abdul Hamid manakala tertuduh tidak diwakili peguam. Ahmad Faris memohon mahkamah supaya tidak membenarkan tertuduh diikat jamin kerana kesalahan yang dilakukan itu serius dan mendatangkan kecederaan parah kepada mangsa. Tertuduh merayu mahkamah membenarkannya diikat jamin pada kadar minimum. Mahkamah tidak membenarkan tertuduh diikat jamin dan menetapkan 6 Disember depan sebagai tarikh sebutan semula kes. Seekor gajah betina berusia 10 tahun yang memasuki kawasan kampung Pengkalan Atap, Batu Rakit Selasa lalu dipindahkan ke habitat asal. Pengarah Jabatan Pelindungan Hidupan Liar dan Taman Negara Perkhidmatan Terengganu, Loh Kian Siong berkata, operasi pemindahan gajah betina itu yang bermula 8 pagi tadi mengambil masa kira-kira 7 jam. Katanya proses pemindahan gajah itu dibantu 2 gajah denak bernama Surya dan Kala yang dibawa dari Pusat Konservasi Gajah Kebangsaan PKGK Sungai Deka bagi tujuan memujuk. Tak, ini because dia selamat, fact dah evaluate dia tu selamat, cenderungan saja, so dia tak ada rawatan. Nah, kalau kita perlukan rawatan lanjut macam hospitalize dan sebagainya, kita akan hantar ke Deka untuk rawatan lanjut. Tapi after ni kita punya vet dah evaluate, nampak dia is very superficial wound, so kita hanya buat topical treatment sajalah. Nanti kita akan lepaskan. Memang dia keadaan sihat untuk dilepaskan. Tambahnya seramai 14 anggota daripada Perkhidmatan Terengganu dan PKGK Sungai Deka terlibat dalam operasi yang berakhir jam 3 petang tadi.
Pada Selasa lalu, TV Al-Hijrah melaporkan penduduk kampung Pengkala Atap, Batu Rakit gempar dengan kehadiran seekor gajah yang masuk ke kediaman mereka. Gajah betina yang dianggarkan seberat kira-kira 2 tan itu turut merosakkan pagar rumah serta kenderaan penduduk kampung tersebut. Haiwan itu kemudian berjaya ditangkap oleh anggota perhilitan dengan menggunakan ubat pelali pada jam 10 pagi hari yang sama. Gajah berkenaan dipercayai haiwan yang sama dilihat berkeliaran di kampung Sungai Tarum Setiu sejak 5 hari yang lalu. Timbalan yang di-Pertuan Agong Sultan Nazrin Muizzuddin Shah hari ini bertitah, Raja Pemerintah memiliki 3 hak, iaitu hak untuk menyampaikan nasihat dan pandangan, hak memberi galakan dan dorongan serta hak untuk memberi peringatan dan teguran. Titahnya, pemerintah yang arif tidak memerlukan sebarang tambahan kuasa jika ketiga-tiga hak itu berjaya dikendalikan secara bijaksana dan berhemah. Beta memilih untuk menyampaikan nasihat dan pandangan, memberikan galakan dan dorongan, serta memberikan peringatan dan teguran melalui titah-titah yang disahirkan. Beta amat insaf bahawa takhta kerajaan ialah amanah dan anugerah ilahi. Sultan Nazrin dalam pada itu bertitah amanah dan anugerah ilahi disertai peranan dan tanggungjawab wajib dilaksana sesempurna mungkin agar rakyat merasakan institusi raja tetap relevan dan mempunyai peranan. Baginda bertitah demikian ketika melancarkan karya penulisan titah baginda sendiri iaitu Siri Titah Sultan Nazrin Muizzuddin Shah. Manuskrip terbitan Dewan Bahasa dan Pustaka itu mengandungi 36 koleksi titah Sultan Nazrin yang disusun dalam 4 bahagian iaitu institusi raja, tadbir urus, agama Islam serta masyarakat dan budaya. Baginda dalam pada itu turut menzahirkan penghargaan kepada DBP dalam usaha menerbitkan kumpulan titahnya bagi membolehkan pemikiran dan pandangan baginda sampai kepada halayak yang lebih luas. Lembaga Tabung Haji TH telah menyumbang 81 unit katil elektronik bernilai RM2 juta untuk kegunaan di unit rawatan rapi ICU di beberapa buah hospital Kementerian Kesihatan Malaysia KKM yang terpilih. Menurut Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Senator Idris Ahmad, penyerahan sumbangan menerusi program zakat TH itu dilihat dapat meningkatkan fasiliti kesihatan di hospital awam khususnya dalam membantu merawat pesakit yang tidak berkemampuan. Alhamdulillah, salah satu daripada agensi di bawah Menteri di Jabatan Perdana Menteri bahagian hak agama ialah tabung haji. Dan salah satu daripada program CSR tabung haji ialah kita memang mengambil berat berkenaan dengan hal-hal untuk orang ramai. Pada kali ini, tabung haji telah pun menyumbang sebanyak nilainya ialah RM2 juta untuk katil ICU kepada Kementerian Kesihatan Malaysia. Dan kita harapkan ini salah satu daripada untuk kita ini menjadikan tabung haji merupakan satu agensi yang mengambil berat berkenaan dengan hal ehwal kesihatan rakyat terdapat di negara kita khususnya dalam menghadapi pandemik COVID-19 ini. Tambahnya, beliau berterima kasih kepada TH dan para pendeposit yang sentiasa komited dalam membantu golongan-golongan yang memerlukan. Ujarnya, sebagai sebuah agensi di bawah Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, TH sentiasa mengambil berat hal-hal berkaitan orang awam terutama kesihatan. Justru sumbangan itu diharap akan memanfaatkan pesakit yang memerlukan. Selain digunakan di ICU, katil pemberian TH itu juga dapat digunakan di unit rawatan risiko tinggi HDU, kubikel akut serta wad-wad biasa. Kaedah mengundi yang selamat perlu dirangka pihak berwajib bagi menghadapi sebarang pilihan raya dalam tempoh pandemik COVID-19. Pakar Perubatan Kesihatan Awam Universiti Malaya Profesor Madya Dr. Rafzah Ahmad Zaki berkata, antara langkah yang perlu diambil ialah menghadkan jumlah individu serta tempoh berada di pusat mengundi selain memanjangkan tempoh waktu mengundi. Semasa mengundi, tempat mengundi juga perlu disanitasi dengan kerap. Selain itu, jumlah pengundi yang berada pada masa yang sama perlu dikurangkan dan menghadkan masa untuk pengundi berada di tempat mengundi.
Ini boleh dilakukan dengan menyusun jadual pengundian secara berkala, menambah tempat mengundi dan juga memanjangkan masa beroperasi di setiap pusat mengundi. Jelasnya risiko penularan COVID-19 dijangka meningkat sekiranya pilihan raya dilaksanakan secara bersemuka, terutama dalam tempoh berkempen. Walau bagaimanapun, risiko jangkitan boleh dikurangkan dengan pengamalan prosedur operasi standard SOP yang ketat dan mengurangkan aktiviti secara fizikal. Selain itu, pengundian secara pos juga digalakkan bagi mengurangkan kontak secara bersemuka. Semua pihak katanya perlu mengambil iktibar atas apa yang berlaku selepas pilihan raya negeri PRN Sabah tahun lalu. Beliau juga berpendapat walaupun trend penularan dilihat menurun, namun jumlah kes harian masih pada tahap 4 angka dan risiko penularan masih ada. Selepas ini, ratusan penerbangan dibatalkan susulan kluster baru. Laporan luar negara, 3 maut manakala puluhan lagi cedera dalam letupan gas di sebuah restoran di bandar Shenyang, China. Kejadian pagi tadi itu berlaku ketika kawasan berkenaan sibuk dengan aktiviti perniagaan. Rakaman video dari papan pemuka sebuah kenderaan menyaksikan kepulan asap tebal dan debu melitupi jalan terbabit. Detik cemas itu turut menyaksikan orang ramai bertempiaran lari untuk menyelamatkan diri. Rakaman kamera litar tertutup CCTV juga menyaksikan tingkap di beberapa bangunan pecah manakala serpihan berselerakkan di atas sebatang jalan. Ambulans dan jentera bomba dikerahkan ke lokasi kejadian di mana pasukan penyelamat itu bertungkus lumus mengalihkan kenderaan yang rosak. Pihak berkuasa tindak balas kecemasan memaklumkan dalam media sosial hasil siasatan awal mendapati letupan berlaku antara sebuah premis komersial dan bangunan kediaman. Punca kejadian masih disiasat. Letupan gas sering berlaku di China ekoran kelemahan sistem keselamatan dan penguatkuasaan yang lemah. Letupan pada Jun lepas meragut 25 nyawa, manakala ratusan lagi cedera dalam insiden yang berlaku di wilayah Hubei. Ratusan penerbangan di China terpaksa dibatalkan susulan kemunculan kluster baru COVID-19 yang melibatkan sekumpulan pelancong baru-baru ini. Sekolah juga turut ditutup bagi membolehkan saringan besar-besaran dibuat bagi memutuskan rantaian jangkitan. Kawalan diperketatkan semula di bahagian utara China selepas wilayah itu merekodkan kes baharu selama 5 hari berturut-turut. Jangkitan terbaru dilapor ada kaitan dengan pasangan dari kumpulan pelancong yang memulakan perjalanan di Shanghai sebelum berlepas ke Xi'an, Gansu seterusnya Mongolia. Puluhan kes baharu dilapor mempunyai kaitan dengan perjalanan mereka dan ia dikesan di 5 wilayah termasuklah Beijing. Bertindak atas situasi semasa, kerajaan tempatan menjalankan saringan besar-besaran selain menutup lokasi-lokasi pelancongan, sekolah, pusat hiburan serta menguatkuasakan perintah lockdown di kawasan yang dikenal pasti berisiko. 60% penerbangan di 2 lapangan terbang utama di Xi'an dan Lanzhou terpaksa dibatalkan dan individu yang ingin melakukan perjalanan perlu menunjukkan keputusan negatif ujian saringan. Dan seterusnya rangkuman berita antarabangsa pilihan. Pihak berkuasa tempatan di Huaraz, Peru terpaksa menggunakan meriam air bagi mengusir penjaja yang berniaga di kaki lima. Peniaga di kawasan itu dilapor enggan menggunakan tapak perniagaan di dalam pasar dan lebih selesa berniaga di tepi jalan. Meskipun tindakan menyembur air itu mengundang kemarahan peniaga, namun cara itu dilihat paling sesuai digunakan pihak berkuasa tempatan bagi mengelak pertempuran dan kecederaan. Pemberian vaksin kepada rakyat India cecah 1 bilion dos hari ini. Negara itu sebelum ini merekodkan jangkitan sehingga 400,000 kes baharu dengan 4,000 kematian. Namun turun sejak akhir-akhir ini selepas 30% penduduknya lengkap divaksin. Juga, pemandu di sebuah lebuh raya di New York terkejut dengan tindakan seorang lelaki yang menunggang skuter elektrik di tengah-tengah jalan. Tindakan itu dilihat berani kerana kelajuan skuter itu dijangka mencecah 50 hingga 60 km sejam. Baik, laporan itu tadi mengakhiri berita Al-Hijrah malam ini. Saya Nazira Syaringat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam.